Selamat sejahtera, nama saya Mahaswana binti Maimuni, memegang kad metrik 101923 dari program Kerja Sosial tahun 2 semester 1. Hari ini saya akan mengulaskan video pendek tentang beliau yang bernama Teresa Njoroge. Kisah yang dapat saya ambil daripada ulasan beliau yaitu Teresa Njoroge, yaitu seorang bekas banduan yang membagikan ceritanya tentang perjuangannya untuk membangun kehidupan setelah menjalani hukuman di penjara. Cerita ini yang diulaskan oleh beliau yaitu Teresa Njoroge seringkali berkait dengan pengalaman pribadinya sebagai seorang wanita yang dipenjara di Kenyang. Hal ini telah mengubah diri beliau menjadi seorang pendukung hak asasi manusia dan juga pembela hak perempuan di negaranya. Teresa juga mengungkapkan kesulitan yang dihadapinya selama berada di dalam penjara. Namun ia juga bercerita tentang pentingnya memberi kesempatan kedua kepada individu yang telah menjalani hukuman di penjara. Beliau disabitkan dengan penipuan dan dijatuhi hukuman selama 2 tahun. Kisah ini bermula dengan kejadian Januari 2009 apabila dia mula-mula dimaklumkan pernah mengendalikan transaksi bank secara haram di cawangan tempatnya bekerja. Bank tempat dia bekerja itu didakwa membuat kenyataan palsu dengan berselindung untuk melaporkan identitinya sebagai pekerja bank. Di sebalik semua bukti terhadap dirinya, pihak berkuasa masih percaya bahwa dia tidak melakukan kesalahan atas tuduhan yang tidak dia lakukan. Malahan mereka juga telah mencuba membuatnya untuk membayar $10 AS semata-mata untuk membuktikan dia tidak bersalah dalam hal ini. Tetapi ini bukan penghujung daripada cerita Teresa. Ini adalah permulaan pembebasan Teresa setelah dibebaskan. Teresa Njoroge berfokus pada pemerkasaan wanita dan juga anak-anak yang dipinggirkan serta mendukung program rehabilitasi bagi bekas banduan. Dan seterusnya, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada diri beliau telah mendedahkan beliau kepada realiti yang sangat sukar difahami oleh orang ramai. Ketidakadilan yang dihadapi oleh golongan miskin dan rentan dalam sistem keadilan jenayah. Di penjara, beliau mendapati bahwa kebanyakan di dalam adalah wanita yang dipenjarakan sebenarnya adalah mangsa keadaan. Mereka terperangkap dalam kitaran kemiskinan, pendidikan yang sangat rendah dan juga peluang yang sangat terhad. Ramai juga menjadi mangsa eksploitasi atau jenayah kecil yang dilakukan kerana terdesak untuk menyara keluarga mereka. Dan pengalaman ini memberikan Teresa satu perspektif yang mendalam dengan kegagalan sistem keadilan yang ada. Dan disinilah bermulanya Teresa menyedari bahawa diri beliau boleh memainkan peranan penting untuk mengubah kehidupan wanita ini selepas mereka keluar daripada penjara. Dan saya mendapati daripada ulasan beliau selepas beliau menjalani hukuman dan juga dibebaskan, Teresa Njoroge bertekad untuk memecahkan stigma sosial yang dihadapi oleh wanita yang pernah dipenjarakan. Beliau mengasaskan Clean Start, sebuah organisasi yang bertujuan untuk membantu semua wanita dan belia yang pernah dipenjarakan untuk kembali ke masyarakat. Clean Start ini menjalankan pelbagai program yang berkesan untuk menyokong penerima manfaat mereka seperti sokongan kesihatan mental dan pemulihan emosi. Seterusnya adalah latihan vokasional dan juga pembangunan kemahiran. Dan yang seterusnya yang saya dapati adalah peluang keusahawanan dan ekonomi serta daripada sokongan komuniti. Seterusnya saya akan membahaskan tentang Teresa Njoroge menghadapi pelbagai cabaran dalam hidupnya.
yaitu melalui pembentangan yang beliau ulaskan, terutamanya berkaitan dengan pengalaman diri beliau sebagai seorang bekas tahanan di penjara. Beberapa cabaran utama yang dihadapinya yaitu dari segi stigma sosial. Beliau sebagai seorang bekas banduan menghadapi stigma dan diskriminasi yang sangat kuat daripada masyarakat di sekelilingnya. Banyak orang yang memandang rendah dan tidak memberi peluang apapun kepada dirinya untuk membina semula hidupnya selepas dibebaskan daripada penjara. Stigma ini terutama lebih berat bagi wanita yang seringkali dikategorikan lebih keras oleh masyarakat di sekeliling. Seterusnya yaitu kesukaran mendapat pekerjaan. Setelah beliau dibebaskan, beliau berdepan dengan kesukaran untuk mendapatkan sebarang pekerjaan di luar sana. Banyak majikan yang enggan memberi pekerjaan kepada bekas banduan kerana takut akan reputasi buruk yang boleh tercemar. Ini boleh dikategorikan sebagai memperburuk lagi keadaan ekonomi dan sosialnya. Cabaran yang terakhir yang dapat saya ulaskan daripada melihat video Teresa ialah tekanan psikologi dan juga emosi. Pengalaman dipenjarakan dan stigma selepas pembebasan telah menyebabkan diri beliau mendapatkan tekanan emosi yang sangat besar, dan juga beliau perlu berjuang dengan perasaan rendah diri dan juga keputusasaan serta mengatasi trauma akibat persekitaran di dalam penjara yang sangat keras. Namun walau bagaimanapun dia menghadapi banyak cabaran ini, Teresa Njoroge berjaya mengatasi halangan tersebut dengan menjadi seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak bekas banduan, terutamanya wanita, dan juga berusaha untuk memberi kesadaran tentang pentingnya memberi peluang kedua kepada mereka yang telah menjalani hukuman di dalam penjara. Di samping itu, dari penceritaan Teresa Njoroge ini terdapat juga beberapa nilai yang sangat penting dan sangat menginspirasi kepada semua penonton yang melihat video pembentangan beliau dan juga apa yang beliau ulaskan pada video pembentangan tersebut. Beberapa nilai yang saya dapat ambil daripada video itu ialah keberanian untuk bangkit semula. Beliau menunjukkan bagaimana seorang dapat bangkit dan memperbaiki dirinya dalam kehidupan setelah melalui pengalaman yang sukar seperti dipenjarakan. Keberanian diri beliau untuk menghadapi stigma sosial dan memulakan hidup baru memberi inspirasi kepada banyak orang untuk tidak menyerah kepada keadaan. Yang kedua adalah kepentingan memberi kesempatan kedua. Salah satu tema utama dalam pembentangan beliau adalah pentingnya memberi peluang kedua kepada mereka yang menjalani hukuman penjara. Beliau menekankan bahawa setiap individu tanpa mengira latar belakang ataupun kesalahan mereka berhak untuk memperbaiki diri dan juga diberi peluang untuk memulakan kehidupan yang baru. Dan terakhir adalah pemerkasaan perempuan. Beliau menyoroti pentingnya memperkasakan wanita, terutamanya mereka yang dipinggirkan atau pernah menjadi mangsa sistem peradilan. Ulasan yang diberikan Teresa juga memperlihatkan bagaimana wanita dapat menjadi ejen perubahan jika diberikan sokongan dan juga peluang yang sewajarnya. Dan yang terakhir adalah empati dan juga toleransi. Teresa Njoroge mengajarkan kita untuk lebih empati terhadap mereka yang terlibat dalam sistem peradilan, terutamanya bekas banduan, untuk supaya lebih menghargai nilai kemanusiaan dan juga menghindari penghakiman adalah kunci untuk membina masyarakat yang lebih eksklusif dan juga penuh kasih sayang. Dan yang terakhir adalah daripada penutupan cerita ini,
ialah saya dapat menyimpulkan iaitu Teresa Enjarage adalah lambang kekuatan dan juga perubahan terhadap diri seseorang. Usaha beliau melalui Clean Start tidak hanya memberi manfaat kepada wanita yang pernah dipenjarakan, tetapi juga memberi inspirasi kepada masyarakat global untuk melihat keadilan dan juga pemulihan dari perspektif yang lebih manusiawi. Kita juga boleh belajar dari kisah Teresa Enjarage ini untuk tidak pernah berhenti berjuang demi keadilan, supaya terus menyokong mereka yang memerlukan dan untuk mempercayai bahwa setiap orang tanpa mengira masa lalu mereka berhak diberikan peluang untuk membina kehidupan yang lebih baik di masa akan datang. Sekian daripada saya. Terima kasih.